Jadi untuk waktu ini sebenarnya Nabila, kita nak perincikan ataupun nak lihatlah bagaimana apa kaitannya antara gaji seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri tadi dan juga dengan Bahagian kebahagiaan. seseorang kan? Kebahagiaan seseorang itu Betul. penting sebenarnya untuk waktu ini. Kerana minggu lalu Jumaat sebenarnya DOSM ada mengeluarkan indeks kebahagiaan Malaysia. Apa ceritanya? Di mana kalau kita bercakap soal gaji atau pendapatan ini, kita nak bersama dengan Nina yang mempunyai data dan juga angka terperinci berkenaan dengan laporan indeks kebahagiaan ini sebenarnya, kerana indeks ini difahamkan menunjukkan orang ramai paling tidak bahagia melibatkan komponen kebahagiaan. Apa ceritanya, Nina? Baik, Haris dan Nabila, terima kasih. Okey, tanpa membuang masa, saya akan kongsikan data-data daripada DOSM, iaitu laporan yang berasaskan survei kebangsaan rakyat Malaysia yang dilaksanakan untuk mengukur tahap kebahagiaan rakyat Malaysia dari aspek fizikal, emosi, sosial dan juga spiritual. Jadi kita mulakan dengan indeks kebahagiaan rakyat Malaysia, iaitu Malaysian Happiness Index 2021. Malaysia berada di tahap bahagia, iaitu ukuran 6 ke 8, iaitu di tahap bahagia dengan skor 6.48, iaitu berada di tahap bahagia. Jadi apabila kita teliti lebih lagi, negeri mana yang mendapat skor tertinggi dalam indeks kebahagiaan ini, kita dapat lihat adalah wilayah Persekutuan Labuan dengan skor 9.29 yang berada di tahap paling bahagia. Dan diikuti juga antara skor indeks setinggi adalah negeri Kuala Lumpur dengan 7.7, Putrajaya 7.28, Terengganu 7.20, Kelantan 7.02 dan juga Perlis 6.96. Jadi seterusnya kita mulakan juga dengan apakah komponen-komponen yang komponen yang menjadi pendorong kepada kebahagiaan rakyat Malaysia. Kita akan lihat komponen tertinggi. Dia sebenarnya ada 13 komponen, tapi yang hanya akan kongsikan adalah 5 komponen tertinggi dengan 5 komponen terendah. Komponen tertinggi adalah keluarga sebanyak skor 7.23, skor indeks amalan kerohanian dengan 7.21, kesihatan 6.75, penggunaan masa 6.72 dan juga pesertaan sosial sebanyak 6.46. Jadi apabila kita melihat dengan komponen antara 5 komponen terendah meliputi adalah keselamatan awam sebanyak 6.28 dengan skor indeks kebudayaan 6.20, skor indeks pengalaman emosi 6.15 dengan skor indeks kemudahan komunikasi 6.14 dengan skor indeks komponen terendah adalah pendapatan iaitu sebanyak 6.04. Nampaknya rakyat Malaysia kurang bahagia dengan pendapatan yang mereka miliki sekarang, dengan komponen pendapatan adalah komponen yang terendah untuk skor indeks kebahagiaan rakyat Malaysia. Jadi kita lihat pula seterusnya, apakah data-data yang pencapaian skor indeks melalui pencapaian mengikut sektor pencapaian pendidikan. Kita dapat lihat dengan, kita mulakan dengan paling kiri saya ialah 6.31 iaitu tiada pendidikan formal, skor indeks 6.53 iaitu pencapaian rendah, 6.41 pencapaian menengah dan juga 6.58 iaitu pencapaian pendidikan di tertiary. Kita dapat lihat di peringkat tertiary adalah skor indeks tertinggi mengikut pencapaian pendidikan. Selain itu, kita dapat juga melihat apa indeks kebahagiaan rakyat Malaysia MHI mengikut sektor taraf perkahwinan. Kita dapat lihat yang berkahwin skor indeksnya adalah 6.48, bercerai ataupun sudah berpisah 6.47, balu atau duda 6.40 dan tidak pernah berkahwin 6.47. Dan kita dapat lihat berkahwin, skor indeks berkahwin dan tidak pernah kahwin lebih kurang perbezaan 0.01 saja. Nampaknya either you berkahwin ataupun you masih single seperti saya, masih berada di tahap bahagia. Dan kita dapat lihat juga, kita teliti juga dengan indeks kebahagiaan mengikut jantina. Kita dapat lihat lelaki dengan skor indeks sebanyak 6.46, manakala perempuan 6.49. Ramai beranggapan perempuan lebih beremosi, tapi hakikatnya melalui data ini dinampak wanita lebih bahagia berbanding lelaki. Jadi saya teruskan dengan ini adalah data-data yang dikongsikan oleh DOSM sendiri. Kita dapat lihat laporan ini dilaksanakan, laporan ini penting sebagai aspek untuk penilaian dalam mengukur tahap kebahagiaan rakyat Malaysia dari peringkat nasional dan negeri, untuk kita lihat dan capai kemakmuran Malaysia dan menjadi
masyarakat yang inklusif, dan inilah prestasi kedudukan yang dapat saya kongsikan keluaran terkini Indeks Kebahagiaan Rakyat Malaysia, iaitu Malaysian Happiness Index 2021. Ya, Haris dengan Nabila.